Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cikgu Tengku untuk panduan ataupun cara menjawab soalan bahasa Melayu dalam modul pembelajaran PDPR yang kamu dapat baru-baru ini. Ini paparan muka modul kamu. Dalam modul ni memang banyak subjek lah. Ada BM, BI, Sains, Math, semua PI kan. Tapi yang cikgu nak fokus di sini ialah untuk subjek bahasa Melayu cikgu sahaja. Yang mana ada di muka surat 1, 2, 3 dan cikgu mulakan dengan muka surat 1. Ini soalan yang kamu dapat di muka surat 1 untuk bahasa Melayu lah. Ya. Bila kamu dapat, cikgu tunjuk cara sekarang. Bila kamu dapat soalan apa-apa pun, bila-bila masa pun dalam buku mana sekalipun ataupun dalam kertas ni, bila dapat je soalan, kena tengok apa dulu soalan tu nak. Seperti yang cikgu dah merahkan tu. Soalan tu nak apa? Soalan tu kata tulis semula ayat di bawah mengikut gambar yang betul. Mengikut gambar yang betul. Tulis semula ayat di bawah. Ayat di bawah. Maksudnya dia dah bagi jawapan. Ayat-ayat yang kat bawah tu ialah jawapan. Jawapan dia. Jawapan yang dia bagi dah untuk kamu. Jadi senanglah untuk kamu untuk darjah 1. Dia dah bagi jawapan. Kamu masukkan saja di tempat kosong dekat gambar yang betul. Ya, sebabnya ada setengah soalan dia bagi gambar saja. Dia tak ada pun ayat tu. Jadi kamu kena bina ayat sendiri. Yang ni tak. Yang ni dia dah bagi jawapan. Kamu hanya perlu masukkan di tempat yang betul sahaja. Okey. Tapi macam mana cara dia? Cikgu nak tunjuk cara lah. Kalau yang dah biasa, dah mahir, dah expert tu dah okey lah. Tapi kalau yang belum biasa boleh guna cara ni. Cara yang pertama, awak kena cari dulu keyword ataupun kata kunci di tempat jawapan yang sama macam gambar. Apa tu keyword, kata kunci apa tu? Maksud cikgu tu, awak kena tengok dulu dalam jawapan dia bagi tu. Awak baca jawapan dia bagi dah ayat-ayat tu. Kalau dia tulis Ali menyapu sampah, Ali menyapu sampah, mesti yang dalam gambar tu nanti ada orang lelaki tengah sapu sampah. Pegang penyapu ke, tapi lelaki tu, sebab Ali tu lelaki. Ataupun contoh kedua cikgu bagi, kucing makan ikan, kucing sedang makan ikan. Mesti dalam gambar tu nanti ada gambar kucing. Ada gambar kucing tengah makan ikan lah. Tak kisahlah kalau dia tengah berlari tu, bukan jawapan dia lah. Mungkin dalam kalau soalan tu gambar kucing semua, kalau kucing tengah makan ikan, kena cari yang tengah makan lah. Itu maksud kata kunci tu, ya. Okey, baik. Selepas dah dapat kata kunci, apa perkara kedua kena buat? Tulis nombor kat tepi jawapan. Ni cara mudah ni. Tulis dulu nombor kat tepi jawapan tu. Yang mana jawapan untuk nombor 1? Yang mana ayat untuk jawapan gambar nombor 2? Yang mana jawapan untuk gambar nombor 3? Seterusnya sampai nombor 5. Nanti senang salin saja bila dah tulis kat tepi. Yang seterusnya, yang ketiga, mesti tulis sama macam jawapan yang dia bagi. Jangan tinggal walaupun satu patah perkataan. Sebab bila tertinggal tu dia jadi salah lah. Sebab benda tu benda dia dah bagi. Soalan tu dah bagi. Jadi kita tak guna. Jadi tak boleh. Kita kena guna bila soalan tu dah bagi. Okey, sekarang kita tengoklah apa tu nak cari keyword tu. Tengok macam cikgu garis tu. Itulah keyword. Maksudnya kata kunci dia. Dalam gambar tu nanti mesti ada anjing. Lepas tu menggonggong tulang. Menggonggong tu maksud dia gigit tulang. Ada gambar anjing. Kalau tengok dalam soalan ni, ada dua tu binatang. Ada nombor 4, nombor 5. Yang mana satu yang anjing ni ya? Tapi nanti dalam soalan yang seterusnya mesti ada juga, dalam jawapan yang seterusnya mesti ada juga lagi satu lagi jawapan yang binatang. Sebabnya dalam gambar ni ada 2 binatang. Tapi kita tengok dulu jawapan seterusnya. Ahmad mengulang kaji. Ahmad tu lelaki. Mengulang kaji tu maksudnya tengah baca buku. Mesti dalam gambar tu nanti seorang lelaki yang tengah baca buku. Kalau orang yang perempuan, maksudnya bukan ni lah jawapan dia. Macam tu. Okey. Kambing meragut rumput di padang. Kambing meragut rumput tengah makan rumput. Kambing dia tak panggil makan rumput, meragut rumput di padang. Bukan dalam rumah, bukan dalam kandang. Di padang maksud tempat yang terbuka. Kita tengoklah nanti. Maksudnya betul lah. Tadi ada 2 gambar untuk binatang sebab ada kambing satu, anjing satu rupanya. Tengok yang seterusnya. Zali terbatuk-batuk. Yang ni confirm lah gambar tengah batuk. Sebab terbatuk-batuk dia kata ketika sedang berucap, terbatuk-batuk. Dia bukan video, dia gambar. Jadinya confirm lah gambar tu tengah batuk. Baru betul untuk jawapan ni. Lepas tu yang terakhir, ibu baca surat khabar. Dalam gambar tu nanti mesti perempuan tu tengah membaca.
Tadi yang atas tadi Ahmad ulang kaji membaca juga Ahmad lelaki. Itu maksud cikgu keyword tadi kata kunci tu. Okey, bila kita dah tengok keyword-keyword tu semua, nombor kat tepi dia. Okey, anjing tadi. Sebab apa kita rasa anjing tu yang keempat tu? Sebab tu tengah gigit tulang tu, memang nampaklah gambar tu dia tengah gigit tulang. Gigit. Dia gigit tulang. Jadi yang tu memang anjing lah untuk gambar yang tersebut. Tapi kadang-kadang kita confuse. Betul ke ni yang ni anjing? Ke yang kelima ni anjing? Kita confuse. Tapi kita kena tengok pula yang kambing tadi tu meragut rumput. Meragut maksudnya tengah makan. Makan tu mestilah rumput tu berada di tanah. Jadi mulut dia mesti ke bawah. Ya. Jadi itu maksudnya yang kelima tu mesti yang anjing, yang kambing tu. Sebabnya tengah makan tu mesti di rumput, di lantai, di tanah. Di dasar tanah. Kalau yang gambar yang anjing tu nombor 4 tu, anjing tu tengah angkat tulang tu, dia gonggong, dia tengah gigit. Maksudnya tak, bukan di tanah tu, bukan kambing. Kambing takkan dia meragut rumput tu dalam keadaan tinggi macam tu, mulut dia mesti di bawah, betul tak? Itu beza dia. Kena tengok betul-betul. Lagipun gambar tu kalau kita tengok nombor 5 tu memang kambing tu sebabnya dia punya tanduk dan juga nampak janggut tu. Macam tu. Okey, nombor 5, nombor seterusnya Ahmad Raja mengulang kaji tu. Tu confirm lah nombor 1. Sebab kalau kita tengok gambar yang baca buku ada membaca ada 2 je, nombor 1 dengan nombor 2. Tapi dia kata Ahmad tu lelaki. Jadi kena letaklah yang nombor 1. Kalau nombor 2 tu bukan lelaki, tu perempuan. Okey, tengok yang kambing tadi. Bila kita dah dapat anjing yang nombor 4, jadi yang kambing tu ialah jawapan untuk yang nombor 5. Kambing meragut rumput tu. Lepas tu yang Zali terbatuk-batuk tu confirm dah yang nombor 3, sebab gambar batuk dia je satu. Tak ada dah gambar batuk yang lain. Kan? Lepas tu sama juga nombor 2. Memang confirm dah lah yang gambar nombor 2. Ibu suka membaca surat khabar tu. Sebabnya tak ada dah yang baca surat khabar yang lain. Yang lagipun yang penting, kalau kita confuse membaca tu pula, 2 orang ada tengah baca, kita kena tengoklah ibu tu kan perempuan, takkanlah atas tu nombor 1 tu ibu pula kan, itu budak lelaki, tu Ahmad lah tadi. Jadi kita pun dah siap letak nombor kat tepi, nombor jawapan tu berdasarkan gambar kan, ada nombor kat gambar tu. Itulah cara dia. Bila kita dah dapat nombor, cara seterusnya, tulislah kat tempat kosong tu tanpa meninggalkan walau sepatah perkataan. Tulis kat bawah tu. Kita tulislah. Zali terbatuk-batuk ketika sedang berucap. Bagi 3 je contoh. Lepas tu nanti untuk selebihnya awak buat sendiri. Okey, baik. Cikgu masuk kepada soalan yang kedua, muka surat kedua untuk modul Bahasa Melayu. Okey. Perkara pertama yang awak untuk soalan ni, dalam kertas kamu soalan tu duduk di bawah, tapi cikgu buat asing-asing sebelah-sebelah sebab untuk mudah untuk kamu tengok lah, ya. Okey, perkara pertama bila kamu dapat soalan, apa benda kamu kena buat? Kena tengok dulu dia nak apa, arahan dia ke atas, dia tulis kat situ. Tulis jawapan bagi soalan bercapah di bawah dengan betul. Tulis jawapan untuk soalan ni lah, dia kata tu je sebenarnya. Bercapah tu tak payah faham pun tak apa. Tulis jawapan bagi soalan yang dia bagi. Okey, cara bila keluar soalan yang teks macam ni, lepas tu ada soalan macam tu, cara nak jawab dia, awak mesti tengok dulu soalan dia nak apa. Kamu kena tengok dulu soalan dia nak apa. Okey, contoh yang pertama, mengapa Amira dan abangnya berjoging? Dia tanya, mengapa Amira dan abangnya berjoging? Dalam jawapan nanti mesti ada mengapa ni maksudnya kenapa, dia sebab apa, benda tu kena ada jawapan dia, sebab apa, kerana apa, macam tu. Untuk soalan mengapa ni, dalam jawapan tu nanti mesti ada, dia berjoging sebab nak jadi kaya ke, dia berjoging sebab nak tambah pendapatan ke, dia berjoging sebab nak mengeluarkan peluh ke, dia berjoging sebab nak sihat ke, ataupun dia berjoging untuk kuruskan badan ke. Dalam jawapan tu mesti ada disebut nanti. Tu cara dia, kita kena tahu dulu dia nak apa. Jadi nanti bila baca senang kita dapat terus jawapan. Okey, mengapa? Yang kedua, mengapa mereka duduk tepi taman permainan? Mengapa mereka duduk di tepi? Dia tak duduk di tengah, duduk di tepi. Tapi dalam jawapan nanti, dalam teks tu kat sebelah tu, dia mesti ada tulis kat atas teks kat atas kamu lah, kertas kamu tu.
Mesti ada tulis kenapa ia duduk kat tepi. Sama juga soalan nombor 3. Bagaimana toksin dalam badan dapat dikeluarkan? Bagaimana toksin tu keluar? Toksin tu racun. Macam mana cara toksin tu keluar daripada dalam badan, dengan cara apa? Okey. Tu kita dah tahu lah dia nak apa sekarang ni. So, cara seterusnya lah teks. Okey, kita baca teks. Amira dan abangnya selalu berjoging di taman pada setiap petang. Mereka mahu mengeluarkan peluh. Oh, rupanya Amira dengan abang dia berjoging untuk mengeluarkan peluh. Itulah jawapan dia. Tapi dekat tempat jawapan tu awak tak boleh terus tulis mereka mahu mengeluarkan peluh. Tu tak boleh. Jawapan kena jawapan yang lengkap. Dia panggil jawapan yang betul, ialah jawapan yang lengkap. Lengkap tu macam mana? Okey, cara dia, bila awak nampak soalan dia tadi, mengapakah Amira dan abangnya berjoging? Mengapa tu kata tanya. Kata tanya ni mengapa, berapa, siapa, untuk siapa, bagaimana, di mana. Tu kata tanya. Dalam menjawab dekat tempat garisan kosong tu, jangan letak dia punya kata tanya tu, jangan letak. Sebab tu kata tanya. Kita nak jawab ni. Kita nak jawab, kita kena mulakan perkataan yang selepas kata tanya tu. Yang Amira dan abangnya berjoging. Kerana apa? Untuk apa? Sebab apa? Kita pun tulis Amira dan abangnya berjoging kerana mereka mahu mengeluarkan peluh. Sama tak dekat situ? Macam tu cara jawab dia. Bukan terus-terus mereka mahu mengeluarkan peluh. Salah. Kalau daripada 5 markah kat situ, cikgu bagi 1 je kalau buat mereka mahu mengeluarkan peluh. Maksudnya 4 awak kena potong markah. Tu maksud dia. Jawapan yang lengkap yang macam ni lah. Okay, kita tengok yang kedua pula. Okay. Mengapa mereka duduk tepi taman permainan tu? Kita pun baca. Selepas berjoging, Amira dan abangnya akan duduk di tepi taman permainan itu. Mereka ingin berehat sambil melihat kanak-kanak bermain. Rupanya dia berehat tepi taman tadi sebab nak tengok kanak-kanak bermain. Itulah jawapan dia. Tapi awak tak bolehlah masuk macam cikgu kata tadi tu. Tak bolehlah sebab ingin berehat dan melihat kanak-kanak bermain. Macam tu je tak boleh. Sebab ayat tu tak lengkap. Jadi kena lengkapkan dulu jawapan tu. Cara dia sama dengan yang pertama. Kata nama, katanya di depan tak perlu masukkan. Jangan masukkan. Tak boleh masukkan. Awak masukkan perkataan yang mula dengan selepas yang kata tanya tu. Mereka duduk di tepi taman permainan tu. Mulakan dengan yang tu. Tapi M tu kena besarkan lah. Sebab kita nak mulakan ayat dengan huruf besar. Kita belajar minggu lepas kan. Okey. Jadi kita pun mulalah tulis. Mereka duduk di tepi taman permainan kerana mereka ingin kerana ingin berehat sambil melihat kanak-kanak bermain. Sama macam jawapan kat sebelah tu. Tu baru jawapan yang betul, lengkap. Kalau 5 markah, 5 markah cikgu bagi. Yang atas tadi dah dapat 5, yang bawah lagi dapat 5. Macam tu cara dia. Ya? Okey, baik. Okey, sampai kat situ kita bersambung dengan video yang seterusnya selepas ini. Sekian, terima kasih. Macam yang sebelah tu.